Hari ni kita akan review Fly by Night. First part review, second part spoiler talk, macam yang korang request, korang vote macam ni. Okay, kita start. Directed by Zahir Omar, dilakonkan oleh Sunny Pang, Fabian Loh, Ron Palare dan ramai lagi. Okay, aku nak beritahu sini, movie ni aku masuk memang aku tak tahu apa-apa pasal movie ni. Aku avoid trailer, so aku masuk fresh lah. Cerita ni mengisahkan tentang satu family ni, family dia, kawan family yang membuat elaborate taxi scheme. Apa yang terjadi bila salah seorang daripada member tu dia buat silap. Okay, itu just basic cerita ni lah, tapi it goes deeper. Okay, straight to the point, aku suka cerita ni. Crime, thriller, heist and a little bit of drama lah dalam cerita ni. Yang paling impressive is that dia ada banyak karakter tapi diorang manage to blend it well with this movie lah. Semua karakter ada part masing-masing and each of the character is important lah. Ada dua kali heist atau scam dalam cerita ni, and dua-dua it execute very well lah. Aku suka dia tak guna banyak sangat teknologi ke apa yang pelik-pelik tu kan. It's very well grounded punya teknologi. Apa yang kau tengok tu kau pun boleh buat, so benda yang kau boleh accept lah. Lagi satu yang aku suka, benda ni macam scam je tau, macam taxi scam kau pernah dengar ke dalam berita kan, tapi dia nampak macam betul-betul heist yang gempak lah. Macam mana dia buat tu, macam mana dia edit kan, it looks amazing lah. Cast dia memang gempak. Ramai lagi pelakon-pelakon lain, tapi bagi aku main stars of this movie aku rasa Frederick Lee lah. Memang dia punya lakonan tu top notch. Dalam cerita ni pun ada sedikit lawak, and lawak tu aku rasa it plays very well in this movie lah. Sebab throughout this movie memang very serious movie kan. Kau tak nak lah rasa movie ni tegang je dari awal sampai habis kan. Kau mesti ada scene yang kau boleh macam tenang sikit kan. So kebanyakannya tu datang daripada Ron Palare punya karakter lah. Okay, apa yang aku rasa kurang sikit dalam cerita ni, bagi aku dia punya pace aku rasa macam tak berapa konsisten and a little bit slow daripada apa yang aku suka. Especially cerita ni tentang heist and scam. Bagi aku dia punya fun part at the beginning of the third act. Kau rasa kau dah memang kau rasa gempak gila kan part tu, but then it goes down a bit and then dia macam ada naik sikit lah. Macam dia punya climax tu aku rasa terlalu awal, so bila at the end bagi aku lah it's not macam okay, but bagi aku kat situ macam kurang sikit lah. Kebanyakan isu yang aku nampak dalam movie ni kat at the end, something yang dia tak clearly explain. Nanti aku cakap kat spoiler lah. Again, for the first time directorial debut by Zahir Omar, memang aku rasa it's very impressive lah. Memang bagi aku quite amazing lah macam ni dia boleh achieve this type of movie. Director Melayu yang direct dalam 80% atau 90% in Mandarin. So macam it's quite impressive lah. Memang bagi aku dah lah dia punya first movie lah. Tak tahulah mungkin Zahir Omar ni boleh bertutur dalam Mandarin, aku tak sure. Still it's impressive. And fun fact, actually ada cameo dalam movie ni. Siapa dapat pick up memang gempak. So aku akan beritahu kat spoiler ni. Overall this movie aku bagi 8/10. Okay, the second time aku kasi 8/10. Last time it's Shazam. Korang kena tengok movie ni. Please do support this movie. Aku rasa Zahir Omar is promising, talented young director. Aku ada baca kat Twitter yang movie ni akan stop hari Rabu ni, esok. Please, korang yang tak tengok lagi, pergi esok tengok ramai-ramai. It's a good movie, especially yelah hari Rabu, murah, so it's worth it lah. Okay, sekarang kita ada dekat spoiler talk. So siapa yang belum tengok lagi boleh skip. Siapa yang dah tengok ataupun tak kisah nak dengar spoiler talk ni, okay, boleh teruskan. So aku akan go through dia punya cerita and aku akan komen part mana yang aku ada isu sikit ke ataupun benda yang aku suka dalam cerita ni. Okay, maybe ada some part yang maybe aku tak sentuh ataupun aku lupa ke atau tak mention ke atau silap. So aku awal-awal aku minta maaf kalau ada salah. So korang boleh komen kat bawah. Okay, cerita ni introduce kita 4 karakter: Tylo, Silo, Guaylo dengan Ahson. So Tylo dengan Silo ni, diorang ni adik-beradik. Guaylo ni kawan kepada Silo dan Ahson ni adalah kawan rapat
ayah kepada Tylo dengan Silo ni dulu. Dia ni bekas banduan. Dan kat sini kau boleh separatekan 2 rookie atau kau boleh panggil noob and also 2 lagi expert dalam criminal activity yang diorang buat ni. Okay, start kita follow diorang buat scam ni dekat seorang businessman. So 2 adik-beradik ni, diorang ni bawa taksi. Okay, aku skip part dia, macam ni dia buat scam apa semula sebab aku tak nak drag video ni. Yang penting diorang dapat apa yang diorang nak, tapi ganjaran dia tu Silo ni memang tak berpuas hati dengan apa yang dia dapat. Sekarang ni dia ada plan yang dia nak try buat sendiri scam ni dengan kawan dia Guailo. Lepas diorang buat scam tu, kita introduce to Inspector Kamal, lakonan Bron Palari. First dia nampak macam dia ni, okay, dia ni akan makan rasuah confirm. Tapi rupanya dia nak tunjuk, okay, dia ni actually tak. Dia ni memang professional dengan kerja dia and dia tak makan rasuah langsung. So kat sini dia establish yang Inspector Kamal ni is a good cop. Inspector Kamal start to investigate scam atau apa taxi scheme yang kumpulan ni buat. Tylo ni tadi yang nak buat plan dia sendiri, dia start cari mangsa and jumpa seorang perempuan Cina yang bernama Rian. Yang luaran dia nampak kaya. So dia start buat scam tu dengan kawan dia Guailo tanpa pengetahuan abang dia. So satu malam ni Rian dapat call daripada Silo and ugut dia untuk bagi diorang 20,000 sebab Silo ada gambar-gambar dia apa semua, dia macam stalk lah si Rian ni. On another phone call, Rian cakap dia boleh bagi 100,000. Beberapa hari lepas tu Rian jumpa dengan Silo and Guailo, tapi Rian ni dia bawa 10,000 je. Dia plan sendiri. Dia cakap yang 100,000 tu diorang boleh dapat daripada seorang lelaki ni. Jadi time tu diorang ada a bit agreement luar lah. So time tu juga yang Ahson nampak yang diorang ni tengah bergaduh, tapi dari jauh lah. Lelaki ni tadi sebenarnya adalah suami orang dan isteri dia ada company belian. So diorang ni boleh katakan kaya lah. Lelaki ni curang dengan isteri dia tu dengan Rian ni tadi. Rian ni dia nak cincin perkahwinan lelaki tu je sebab dia dah tak berjaya nak goda lelaki tu kan. So salah satu cara dia rasa dia boleh menang adalah dapatkan cincin daripada lelaki tu. So diorang bertiga ni, Rian, Silo dengan Guailo, diorang try to create evidence sendirilah yang si lelaki tu curang dengan isteri dia dengan gambar-gambar yang Rian ni try berdua-dua dengan lelaki tu lah. Lepas tu kita tahu yang kenapa si Silo ni beriria nak duit sangat kan. Actually dia ni kaki judi. Ini daripada perspektif aku lah. Dalam cerita tu dia tak nak tunjuk sangat, tapi aku rasa the main reason is that dia ni memang kaki judi lah. So dalam satu scene ni diorang pergi berjudi and kalah teruk, gaduh dengan customer lain and hancur satu tempat. Kita ada lagi satu karakter owner tempat judi tu, nama dia Jared dengan bodyguard dia belasah dua orang tu, bawa dekat Tylo dan request ganti rugi 300,000. And aku suka part ni sebab dalam Jared bagi tahu dia calculate apa yang kerosakan yang jadi dekat tempat judi dia tu. Diorang tunjuk balik apa yang terjadi previously, sebab sebelum tu dia tak tunjuk. Time ni juga terbongkarlah rahsia yang Silo dan Guailo ni ada plan untuk buat diorang punya scam sendiri. So time ni lah Tylo dan Ahson tahu yang apa yang terjadi. Walaupun Ahson time tu dia nak bagi tahu, tapi lalas Tylo tahu sendiri daripada Jared. Untuk selesaikan masalah hutang diorang ni, diorang terpaksa proceed untuk scam lelaki ni sebanyak 500,000. Tapi Rian tak masuk campur. Maksudnya diorang try untuk tolak tepi si Rian ni tadi. Okay, kalau korang dengar review aku tadi, part ni yang aku cakap climax tu, diorang start buat heist dekat lelaki ni. Part ni aku rasa the peak of this movie lah. Sebab aku suka macam ni dia buat the whole scene nampak macam Bond punya movie lah. It's one of my favourite. Heist ni aku akan bagi tahu sikit. Okay, roughly lelaki ni akan pass duit 500,000 tu dekat Silo yang naik motor. Lelaki ni pula akan proceed untuk masuk ke dalam taksi yang drive by Guailo and bawa pusing-pusing ke area tu, sementara si Silo ni kira duit 500,000 tu cukup ke tak. Lelaki tu nak masuk taksi ni, si Rian tu datang sabotage and dia ada pegang pistol. So dia push lelaki ni masuk dalam taksi tu. So kira dia ugut diorang berdua ni lah, lelaki tu dengan Guailo sekali. Rian, Silo and Guailo bertiga tu memang kelang kabut lah dalam taksi tu, tapi end up diorang semua selamat lah.
walaupun ada tembak-tembak sikit. Yang Silo ni pula dia tak ikut plan. Yang sepatutnya dia pergi rumah, tapi dia pergi ke taksi dia. Time dekat taksi tu, Inspektor Kamal ni dia dah tunggu dah si Silo ni datang. Sebab sebelum ni, throughout the movie, Inspektor Kamal try to find siapa yang buat scam kepada businessman yang awal-awal tadi tu. So end up si Silo ni masuk kereta dia dengan bawa duit banyak. So si Silo ni kena tangkap. And aku rasa part ni paling cool sebab Inspektor Kamal ni macam relax kan, tenang ke, biar dia sampai baru dia jumpa kan. Sebab the whole movie Inspektor Kamal ni memang jenis yang cool lah. Dia sabar dengan dia punya investigation tu and very professional. Inspektor Kamal bawa Silo masuk lockup dan dapat tahu yang dia hanya ada 250,000 je dalam tangan dia. So kat sini juga kita tahu yang Inspektor Kamal ni bukan polis biasa lah, sebab dia tortured si Silo ni semata-mata untuk dapatkan information mana 250,000 tu dan untuk kontak Tylo. Sebab sekarang ni Inspektor Kamal dia ingat yang Tylo pegang the rest of the money. Walaupun sebenarnya duit 250,000 tu ada dekat lelaki tu juga. Kira dia bawa 250,000 tu dekat jaket dia, lagi satu dia pegang, lagi satu kat dalam bag tu lah yang dia kasih kat Silo tadi. Sekarang ni Tylo kena deal dengan dua pihak, iaitu bos judi ni tadi, Jared, dan also dengan polis, Inspektor Kamal. So Tylo plan untuk jumpa dengan Jared dulu. So Tylo, Guaylo dengan Ahson pergi jumpa diorang. So bila dah jumpa, Jared request yang Guaylo untuk kasih duit tu. Yalah, diorang letak dalam satu macam paket lah. Dia pegang, dia rasa oh benda ni ringan kan. Si Guaylo ni pergi acukan pistol kat kepala Jared ni, and Tylo try halang lah. So bila si Tylo ni halang, Jared ada tukul kat tangan dia. Dia pergi smash kepala si Guaylo ni sampai mati. Time tu juga tiba-tiba ada polis datang, cakap yang diorang dengar ada aktiviti yang jadi kat situ. So diorang try to check. Mula-mula diorang tak perasan, tapi akhirnya diorang perasan yang ada darah apa semua. So berlakulah shootout. Dalam shootout ni Tylo je yang survive, yang lain semua mati. Okay, sini yang aku rasa isu yang pertama, iaitu apa plan sebenar Tylo. Mungkin aku tak faham, tapi daripada apa yang aku tengok, macam tak ada pun plan dia untuk kena bunuh kan. So, takkan dia nak plan untuk semua kena bunuh, lepas tu dia boleh larikan diri, lepas tu baru jumpa Inspektor Kamal kan. Apa yang plan si Tylo ni time dia jumpa Jared tu. So Tylo pergi deal dengan Inspektor Kamal, and kat situ Tylo ni kasih satu rakaman video yang si Inspektor Kamal ni actually pernah bunuh orang dalam bilik siasatan tu. Sebab ayah Tylo ni sebenarnya adalah bos kepada Inspektor Kamal dulu lah. Jadi kat sini Inspektor Kamal decide untuk kasih dia 12 jam untuk larikan diri sebelum dia kejar balik si Tylo ni. So around this time dia flashback part Rian tu tadi tu. Dalam taksi tu dia sempat ambil cincin dengan duit dalam taksi tu. Before dia macam time tu dekat airport station lah, sebelum dia naik flight tu, ambil cincin tu dia tinggalkan dekat tong sampah tu. Yang aku tak faham kenapa dia buat macam tu. Sebab the main purpose dia nak buat scam tadi tu dengan Silo dengan Guaylo ni untuk dapatkan cincin tu. Now mungkin sebab dia dah dapat 250,000 tu ke, dia dah tinggalkan cincin tu. Aku pun tak faham lah. Aku tak faham apa motif si Rian ni tadi. And aku rasa part ni nampak macam the director macam baru teringat scene ni tau. So dia macam dia ingat, oh nanti mesti penonton tanya macam mana Rian dengan suami dia tadi ni kan. So dia put this last minute supaya kita tahulah apa terjadi dengan Rian. Tylo balik rumah dan pack barang dia. Sebelum sempat dia naik kereta untuk caw daripada rumah dia tu, dia kena bunuh. Okay, time ni kita boleh assume yang Inspektor Kamal upah seorang pembunuh untuk bunuh Tylo ni dekat rumah dia tu tadi. Walaupun dalam cerita ni, kalau siapa dah tengok, dia tak tunjuk kan, tapi aku assume yang Inspektor Kamal ni memang dah upah. Sebab evidence dia tinggal si Tylo ni je. Sebab rakaman tu dia dah ambil kan. Dia decide untuk bunuh Tylo tu. Okay, overall cerita ni korang boleh tengok dia punya tagline lah. Tagline of the movie is lost control and you lost everything. Aku rasa memang sesuai gila dengan movie ni. Sebab kau boleh tengok dengan dua orang yang rookie ni tadi, iaitu Silo dengan Guaylo. Diorang ni memang selalu buat mistake
yang patutnya diorang fikir dulu sebelum diorang buat benda tu. And also kau boleh tengok dengan karakter Inspektor Kamal yang dulu time dia muda memang dia pun sampai bunuh orang yang dalam bilik siasatan tu. Walaupun dia dah, yelah orang cakap profesional sekarang, dia still ada lagi perangai lama dia tu. Cerita ni bukan macam typical heist movie lah, macam Ocean's Trilogy kan. Sebab dia tak fokus on the scam atau heist tu. Dia fokus on the surrounding atau the drama involved around the character Rian dengan lelaki orang tu, dengan Silo dengan wife dia. So dia involve daripada situ. Ramai yang samakan cerita ni dengan Want to Jaga, tapi aku rasa it's different. Mungkin nampak sama je sebab banyak karakter dengan ada polis yang agak mencurigakan lah. Antara Fly by Night atau Want to Jaga, mana lagi best? Aku rasa it depends dengan korang punya taste. Bagi aku prefer lagi Fly by Night sebabnya aku memang suka cerita heist atau scam ni. And aku rasa this movie overall is a great movie lah. Walaupun Want to Jaga ni it's more compact, and aku rasa Fly by Night ni macam a little bit stretch lah. Tapi still for macam repetitive viewing, aku rasa Fly by Night will be aku punya choice. And also the cameo yang aku cakap kat review aku tadi is Joko Anwar yang director Pengabdi Setan. Okay, so thank you very much for watching. Aku tak tahu berapa minit ni, harap tak lama sangat. So again, please do like this video and subscribe this channel. And kalau korang dah tengok, korang boleh komen korang punya review betul tak apa yang aku cakap pasal spoiler tadi tu. And also siapa yang belum tengok, pergi tengok. Aku rasa kau tak silap aku, it's last day esok. So please do support this movie. Thank you very much for watching this. Okay, thank you.